Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada anak-anak darjah 6 Ibnu Rushdi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi untuk menyambung pembelajaran kita bagi subjek Akidah UPKK, tajuk beriman kepada hari kiamat. Sebelum kita masuk kepada subtopik yang baru, jom kita sama-sama ulang kaji semula apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey anak-anak, sebelum ni kita telah belajar tentang pengertian hari kiamat, yang mana hari kiamat ini membawa maksud hari kebangkitan semula manusia dan jin selepas kehancuran alam ini, dan pada hari itu Allah akan menghitung segala amalan baik dan buruk yang dilakukan oleh makhluk. Dan hukum beriman kepada hari kiamat ini pula ialah wajib, yang mana setiap orang mukmin perlu percaya dan beriman kepada hari kiamat. Kerana apa? Sebab kalau mereka tolak tentang kepercayaan adanya hari kiamat, maka akidah mereka akan rosak. Okey, minggu lepas juga kita telah belajar tentang tujuan dijadikan hari kiamat. Antaranya seperti untuk membuktikan Allah itu bersifat adil, bukti kewujudan Allah dan bukti bahawa alam ini tidak kekal dan akan musnah. Itu antara tujuan-tujuannya. Okey, seterusnya minggu lepas juga kita telah mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang mana tanda-tanda hari kiamat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama tanda-tanda kecil dan yang kedua tanda-tanda besar. Apa contoh tanda-tanda kecil? Contohnya seperti bilangan perempuan lebih banyak daripada bilangan lelaki. Contoh yang lain seperti banyaknya bangunan-bangunan pencakar langit yang dibina. Yang ketiga contohnya seperti ramainya orang alim yang mati. Dan antara contoh tanda-tanda besar kiamat pula seperti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal dan turun Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang baru iaitu nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat ada 9. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah Yaumul Hashr yang bermaksud hari himpunan, di mana pada hari itu semua manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Yang kedua, Yaumul Akhir, maksudnya hari yang terakhir, di mana hari kiamat merupakan hari terakhir bagi semua makhluk di atas muka bumi sebelum dibangkitkan di padang mahsyar. Yang ketiga ialah Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, hari di mana manusia dan semua makhluk akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Hisab yang bermaksud hari perhitungan. Di mana hari kiamat itu semua amalan-amalan kita akan dihitung di padang mahsyar. Bagaimana dihitung? Dengan menggunakan alat penimbang yang dinamakan mizan. Yang kelima pula ialah as-sa'ah, yang mana as-sa'ah bermaksud hari yang datang secara tiba-tiba. Kenapa dikatakan hari kiamat ini datang secara tiba-tiba? Sebab tiada siapa pun yang tahu bila hari kiamat akan berlaku. Walaupun Allah telah memberi petunjuk bahawa hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat, tapi kita tidak tahu hari Jumaat tahun bila, tahun ini ke, tahun depan ke, tahun-tahun akan datang. Itu menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam ialah Yaumuddin, yang mana maksud Yaumuddin ni ialah hari pembalasan. Pada hari kiamat, segala amalan buruk ataupun amalan baik kita akan dibalas setimpal mengikut perbuatan kita. Nama hari kiamat yang ketujuh pula ialah Yaumul Jaza yang membawa maksud hari pembalasan juga. Yang ke-8 ialah Yaumul Ba'ts yang membawa maksud hari kebangkitan. Ni tadi sama macam hari Yaumul Qiyamah. Yaumul Ba'ts ni sama maksudnya dengan Yaumul Qiyamah iaitu hari kebangkitan. Yang ke-9 pula ialah Al-Waqi'ah yang membawa maksud hari yang pasti berlaku. Kiamat ini pasti berlaku kerana itu adalah janji Allah, cuma kita tak tahu bila ia berlaku. Dan kalau kamu nak tahu juga, Al-Waqi'ah ini juga merupakan nama surah di dalam Al-Quran. Nanti anak-anak boleh semak surah Al-Waqi'ah ini dalam Al-Quran ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pula kepada kesan beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, sentiasa bersedia menghadapi kematian. Anak-anak, dekat situ tu ada kesilapan ejaan, sepatutnya menghadapi. Yang ketiga, sentiasa mentaati perintah dan larangan Allah. Dan yang keempat, jiwa tenang dan tenteram kerana kebenaran akan terbukti pada hari kiamat.
Baiklah anak-anak, jadi sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu semua mendapat manfaat daripada penerangan cikgu pada hari ini dan mudah-mudahan kita dapat direzekikan untuk berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian sahaja daripada cikgu. Ma'assalamah wa ilal liqa'. Baiklah anak-anak, jadi sampai di sini dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat manfaat daripada penerangan dan syarahan cikgu dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi akan datang insya-Allah. Ma'assalamah wa ilal liqa'.